TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan di Didik TV KPM. Kita akan sama-sama belajar mengenai topik yang baru. Tapi sebelum tu agak-agaknya kan, apa yang kita akan belajar? Kalau tengok dekat sini, kita ada paparan mengenai teknik-teknik lukisan. Dan semestinya hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan seni visual untuk tahap 1. Dan agak-agaknya lah, siapakah guru kita yang akan bersama Irfan hari ini? Jom kita saksikan dahulu video Profil Guru. Alamak, cikgu mana ni? Tak sampai lagi. Macam mana ni? Abrakadabra. Ping. Cikgu, selamat datang ke Mahir. Nah, saya nak tanya, ini rancangan Hari Raya ke sebab Irfan berbaju Melayu bagai? Tadi Irfan ada rancangan lain, tadi ada subjek lain. Kenapa cikgu berpakaian macam ni, cikgu? Macam magician ni. Okey, nampak kan? Irfan nampak tak apa yang saya pakai ni? Topi dan juga tongkat ajaib. Bagus. Sebenarnya ada berkaitan dengan kemahiran yang akan kita pelajari, akan kita ikuti sebentar lagi ni lah. Okey, baiklah. Sebelum tu cikgu, apa kata cikgu kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah, dipersilakan. Okey, baik. Assalamualaikum semua. Nama saya Izwar Fahmi bin Hawari dari SK Section 19. Saya mengajar pendidikan seni visual. Cikgu dah berapa lama mengajar PSV ni, cikgu? Kalau ikutkan saya mengajar ni dah 20 tahun. 20 tahun dah? Lama. Boleh kata pakar lah kan? Sebab tu datang tadi dengan aksi-aksi magician tadi. Masih lagi meneroka sebenarnya. Masih lagi meneroka. Baiklah cikgu, sebelum tu, apa kata kita patuhi SOP. Jadi nak minta cikgu untuk menggunakan je pelbagai kuman, dipersilakan. Okey. Dan Irfan juga tak perlu risau segala perkakasan yang saya buat ni pun semua telah disteril dan saya telah bersihkan. Nampak tak? Itu adalah langkah-langkah kita lah untuk mencegah penularan COVID-19. Baiklah. Okey cikgu, tadi Irfan dah terangkan bahawa hari ini kita akan belajar mengenai PSV. Ya, betul. Tapi secara spesifiknya lah, apakah topik kita? Okey, kalau ikutkan sebenarnya pada hari ini Irfan dan juga adik-adik di rumah, kita akan belajar dua kemahiran, iaitu kemahiran daripada subjek mata pelajaran seni visual, kita integrasikan dengan subjek sains, iaitu kemahiran memerhati. Kalau ikutkan sebenarnya kedua-dua melalui perkara yang sama, iaitu ada proses di situ. Ada proses di situ. Okey, baiklah. Maknanya kita gabungkan subjek PSV dan juga sains. Ya, betul. Okey, mungkin cikgu bercerita kenapa kita gabungkan dua subjek ini? Kalau ikutkan sebenarnya kedua-duanya seperti mana yang telah saya perkatakan tadi, kedua-duanya melalui proses. Ada memerlukan pemerhatian, memerlukan kita meneroka alatan dan bahan. Betul. Baiklah. Sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, apa kata kita berehat dulu, kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamdara, bersama dengan Cikgu Fahmi di studio. Okey cikgu, tadi kita cerita, hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan seni visual dan pelbagai teknik yang akan diajar oleh cikgu. Jadi untuk segmen kedua ni, apakah pembelajaran kita yang pertama? Okey, baik. Terlebih dahulu kita nak kaitkanlah dengan apakah yang dikatakan sebagai proses yang kita lalui dalam mata pelajaran seni dan juga sains. Iaitu kalau diikutkan, saya bagi contoh ya. Cuba Irfan angkat. Angkat apa cikgu? Angkat daun ni. Daun pisang. Okey, baik. Kita nak buat apa dengan daun pisang ni, Irfan? Selalunya daun pisang ni orang buat nasi lemak cikgu. Baik, kalau diperhatikan sama kan? Samalah. Bezanya yang ini ada yang real, yang ini dari segi visual. Okey, kalau ikutkan sebenarnya kedua-duanya menunjukkan adanya kesan jalinan di sini. Yang ini kalau ikutkan sebenarnya ini jalinan secara tampak visual. Maksudnya Irfan boleh nampak. Betul? Tapi tak boleh nak rasa dia punya kesan jalinan, kesan serat. Okey, boleh faham sikit. Tak rasa kan? Okey, baik. Tapi apa yang Irfan pegang ni pula, ini jalinan
Jalinan apa tu? Jalinan sentuh. Maksudnya boleh sentuh dan juga boleh rasa dia punya kesan dia. Boleh rasa kesan lembut dia tu lah. Ada beza lah daripada kertas tu dengan kita punya daun pisang yang sebenar ni. Dan apa yang kita lakukan melalui kesan jalinan ni dapat kita tampilkan secara tampak lah melalui proses seni visual pula. Yang mana kalau ikutkan kita akan nak menampakkan kesan-kesan visual dia, kita akan buat melalui aktiviti menghasilkan corak. Baik. Maksudnya kalau ikut kat sini, kita akan gunakan salah satu teknik. Kita akan pelajari 3 teknik pada hari ini. Yang pertama cikgu, teknik apa? Kita akan buat teknik capan. Capan. Yang kedua renjisan. Dan yang ketiga boleh percikkan. Kita akan buat ketiga-tiga corak tersebut pada hari inilah. Baiklah. Jadi saya nak tengok sejauh mana kreatifnya Irfan menghasilkan karya. Alamak. Kalau ikutkan tak tahu kreatif mana, tapi dengan adanya cikgu hari ini, Irfan rasa kita boleh lakukan bersama-sama. Boleh. Okey cikgu. Okey, jadi yang pertama. Baik, kita akan mulakan dengan aktiviti menghasilkan capan. Okey, kita akan gunakan salah satunya daun. Cuba Irfan pegang daun ni. Okey. Rasa tak kesan-kesan jalinan? Okey cikgu. Cikgu ada sarung tangan tak cikgu? Oh ya, betul itu. Ini adalah langkah untuk berjaga-jagalah kan? Betul Irfan. Okey, baiklah. Terima kasih. Terlebih dahulu kalau Irfan perhatikan ada kesan-kesan jalinan di sini. Kalau dalam mata pelajaran sains, ia melibatkan kemerahan memerhati yang mana melibatkan diria. Irfan rasa diria apa yang boleh Irfan rasa dapat kaitkan di sini dengan rasa cikgu. Diria sentuhan. Dan satu lagi, diria penglihatan. Maksudnya kita melihat, memerhati kesan-kesan jalinan. Betul tu cikgu. Maksudnya di sini dalam proses sains, kemahiran memerhati melibatkan bagaimana kita mengambil maklumat mengenai objek yang kita perhatikan dan seterusnya kita explore dari segi jalinannya, daripada rupanya. Dan salah satu daripada aktiviti yang paling bermakna, kita gunakan capan untuk menampakkan struktur dia punya kesan-kesan jalinan. Dekat atas kertas nanti. Dan secara tak langsung, kalau ikutkan sebenarnya bolehlah dijadikan sebagai salah satu daripada aktiviti membuat corak. Faham? Baik, tanpa membuang masa. Mesti Irfan tak sabar-sabar ni Irfan. Apa yang kita perlukan Jadi, cikgu? kita akan mulakan aktiviti capan dengan menggunakan bahan-bahan seperti ni. Kita akan gunakan, yang ni dari segi alat, palette. Kemudian kita akan gunakan berus. Dan juga yang ini ialah bahan. Bahan-bahan ni mestilah bahan-bahan semula jadi. Saya ingin maklumkan kepada Irfan, capan berbeza dengan cetakan. Kalau cetakan, pernah tak Irfan buat kentang yang ada lorek-lorekkan tu? Pernah. Itu namanya bukan capan, itu namanya cetakan sebab kita dah manipulasi dia punya permukaan. Kalau capan pula menunjukkan adanya kesan-kesan jalinan secara semula jadi. Kita tidak ubah. Jadi tanpa bermasa. Kalau apa yang kita nampak, itulah yang akan ada dekat kertas. Betul itu. Jadi senang. Kalau cikgu sains minta murid-murid cuba lukiskan gambar daun. Tak perlu risau. Ambil saja daun. Kemudian kita gunakan warna, sapu dan tekap. Sahaja. Okey, baik. Irfan nak pilih warna apa Irfan? Irfan nak warna warna hijau. Okey, baik. Saya akan baik. Kemudian kita ambil sedikit air untuk kita bacuk. Kita bacuk sedikit warnanya. Tapi sebenarnya Irfan, kalau katakan Irfan tak yakin, kata alah tak jadi, alah tak nampak. Sebenarnya jangan risau. Kenapa sebenarnya itu merupakan salah satu proses. Kalau katakan tak jadi, sebenarnya bukan tak jadi. Sebenarnya itu merupakan salah satu penambahbaikan. Kenapa tak jadi? Mungkin sebab warna terlalu cair ataupun mungkin warna terlalu pekat. Jadi Irfan, saya minta tolong Irfan, jangan risau, berus ni memang dah saya dah suri. Sapukan di atas permukaan daun. Baik. Daun. Kemudian saya minta Irfan cuba capkan di atasnya. Sapu je cikgu sapu je. Buat dekat bawah tak apa. Boleh. Buat atas ni tak apa. Baik, kita cuba. Ini saya ketepikan daun pisang ni. Baik. Kalau diperhatikan warna ni akan terletak di atas permukaan daun. Kemudian kita akan lihatlah bagaimana permukaan daun tersebut yang disapu dengan warna bila kita tekap hasilkan di atas kertas. Adakah dia punya urat-urat tu nampak sama ataupun tidak? Betul tu. Sebab kita nak nampakkan perbezaan antara kesan jalinan tampak dan juga jalinan sentuh. Seperti mana yang telah dijelaskan tadi. Irfan rasa macam dah cikgu. Cuba Irfan buat. Tak apa, kalau tak jadi tak apa sebab ini merupakan satu proses. Baiklah. Letak kat mana cikgu? Mana-mana je? Letak je mana-mana. Letak sini. Okey. Tekan. Kemudian tekap je. Tekap je. Okey.
Baik. Kita tengok macam mana hasil Ya, nanti. kita tengok hasilnya dengan penuh debaran. Hingga penuh debaran. Okey. Baik. Okey. Dah ke cikgu? Dah. Kemudian saya angkat Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, okey, nampak tak okey. Irfan? Yes. okey. Cikgu sains. Nampak tak kesan-kesan jalinan yang boleh cikgu terangkan pada anak-anak murid cikgu nanti? Cikgu okey. PSV, inilah dia jalinan tampak ke jalinan sentuh? Jalinan tampak, cikgu. So, kita sebab nampak. kita nampak Betul. urat-urat macam timbul tapi bila kita sentuh nampak flat saja. Betul. Ya. Jadi tak rasa urat-urat dia tu kan. Tapi untuk menjadikan capan ni lebih menarik, kita boleh hasilkan capan secara terancang. Maksudnya capan secara terancang ni corak terancang. Irfan gunakan daun, lepas tu Irfan boleh susun mengikut kreativiti macam yang kita lihat pada mula-mula tadi tu. Perasan bagi kan? contoh, nampak cikgu? Okay. Selain pada daun, kita boleh gunakan juga pelepah pisang. Pelepah pisang pun nampak boleh, macam daun tadi. Okey. Bukan setakat boleh bungkus lemak aja. Dia punya pelepah ni pun boleh juga hasilkan penghasilan corak Okey, tapi yang paling menarik sekali, okey. Tu apa cikgu? Ini sebenarnya sayur bayam saya cakap. Saya tak makan sayur jadi saya tak tahu nama sayur. Jadi saya terus letak di atas ni Tak apa, tak ada masalah. Okey. Oh, betul kita betul-betul kan je. Okey. Kita rata-ratakan. Rata-ratakan saja dan kita akan lihat. Ni sebenarnya saya tak cuba lagi. Ni explore. Saya explore saja. Kalau jadi alhamdulillah, kalau tak jadi ada proses sebenarnya. Betul. Kita boleh cuba lagi kan cikgu. Apa yang perlu saya perbaiki? Apa yang perlu kita buat kan? Okey, baik. Maafkan saya kalau tak jadi. Tak apa cikgu, kita mencuba. Baik Kita cuba Irfan dia. Kita cuba cikgu. Saya rasa jadi ni. InsyaAllah. Tadi saya Irfan buat daun, saya buat kat bawah dia pula. Okey. Okey, saya tekan dia. sikit. Okey, jadi nampak tak? Nampak macam seolah-olah ada bentuk bunga. Betul, kan? ada nampak bunga. Nampak Okey. kan? Jadi kita boleh pelbagaikan hasil capan dengan menggunakan bahan apa-apa saja objek menampakkan kesan-kesan jalinan. Ya? Okey, cikgu. Baik, dan seterusnya kita dah lalui tadi aktiviti capan. Kali ini kita akan buat pula dua aktiviti. Apa iaitu tu, cikgu? Aktiviti menghasilkan corak tidak terancang. Tidak terancang Okey. dengan menggunakan teknik renjisan dan juga percikan. Okey, untuk renjisan dan percikan ni pula sebenarnya dua teknik yang berbeza. Okey, dua teknik berbeza. Okey, tak Maksudnya sama. kalau percikan dia menggunakan psikomotor halus iaitu jari. Okey, jari. Okey, Kita boleh merasa kesan-kesan jalinan. Melibatkan diri rasa. Manakala percikan pula melibatkan psikomotor kasar. Renjisan. Psikomotor kasar. Okey. Kita renjis macam tu Okey, renjis dipilih. Kita ingat itu Nampak je. tu. Itu kalau percikan yang ini, dia terpercik. So, okey. Irfan, saya minta tolong Irfan buat percikan dengan menggunakan jari psikomotor halus. Okey, baik. Okey, kemudian saya pula akan buat renjisan. Okey, cikgu akan buat apa? Saya akan buat corak renjisan. Renjis dipilih. Okey. Okey, baik. Tetapi yang paling menariknya untuk Irfan yang membuat teknik renjisan, kita akan pakai apa, percikan. Tak perlu gunakan berus je, boleh gunakan berus gigi. Berus gigi, tapi janganlah pakai yang kita pakai kat rumah tu. Ni macam adik-adik tahun satu kan. Waktu rehat berus gigi, lepas habis rehat je, buat space V. Faham. Okey, baik. Jadi caranya ialah Irfan ambil berus ni dan buat percikan. Okey. Percik je. Percik saja. Okey, sekarang ke cikgu? Boleh. Okey, manakala sementara Irfan sedang membuat percikan, saya pula akan membuat renjisan. Okey. Saya akan menggunakan warna biru dan saya akan buat renjisan dan kemudian saya akan tunjukkan apakah kesan-kesan renjisan dan percikan, perbandingan di antara kesan renjisan dan juga percikan. Okey, cikgu. Irfan, percik je ni. Boleh. Nak guna campur warna-warna boleh lain juga? pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita cubalah Okey. Yang Oh. saya buat ni sekarang ialah renjisan. Okey. Renjis dipilih. Okey, nampak tak? Irfan menggunakan jari tetapi Betul. saya menggunakan lengan. Nampak kesan-kesannya? Sebab itulah dia psikomotor kasar cikgu Ya, betul. Psikomotor kasar. Baiklah. Okey, Irfan nak campur warna sikit. Boleh. Tak ada masalah campur warna. Baik. Tetapi sebenarnya berhati-hati kalau kita membuat aktiviti renjisan dan percikan ni. Bukan apa, sebab cikgu? takut comot pada baju. Betul. Sebenarnya tak kotor, tak. Cuma comot. Sebab kita tak menggunakan bahan yang kotor untuk menghasilkan seni kan. Jadi kita akan gunakan peralatan ni, kita gunakan dengan orang kata apa, berhati-hatilah.
Cikgu kalau Irfan nak tambah warna lain boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Silakan. Nak ambil warna kuning lah. Okey. Okey, Cikgu kalau ada kat rumah nak buat boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya kemahiran ni bukan saja boleh dilalui untuk tahap 1. Daripada darjah 1 ke tahun 6, tingkatan 1 ke tingkatan 6, menengah 6, rendah atas, orang dewasa pun boleh buat juga di tembok. Boleh juga sebagai mural. Boleh kita buat mural juga boleh, menggunakan teknik-teknik ni. Renjisan, walaupun teknik ini teknik mencorak, tapi sebenarnya kita boleh aplikasikan kepada kemahiran lain. Kemahiran untuk menghasilkan gambar. Dan sebenarnya untuk pengetahuan Irfan renjisan, percikan dan cahapan ni sebenarnya ini bukanlah karya akhir. Ini kita nak explore macam mana orang kata apa, dia punya corak yang kita nampak ni. Corak dia macam contohnya tadi corak apa tu, terancang, corak tidak terancang. Kita nak tengok kesan-kesannya. Kemudian kita explore banyak-banyak corak dan kita akan pilih corak-corak tersebut untuk proses yang seterusnya. Untuk proses yang seterusnya. Ini macam langkah awal lah cikgu Ya, betul. Sebenarnya kalau ikutkan, sebenarnya untuk pengetahuan Irfan, kalau di sekolah rendah untuk PSV, sebenarnya satu-satu tajuk tu diajarkan dalam tempoh 2 kali dalam tempoh 2 minggu. Contohnya minggu yang pertama kita explore bahan, kita kenal bahan, kita kenal teknik. Salah tidak mengapa, sebab salah tu ialah salah satu daripada proses untuk kita penambah baikkan proses pembelajaran. Okey, kemudian untuk minggu kedua lah baru kita akan menggunakan kemahiran yang kita dah belajar itu untuk menghasilkan end product. Untuk corak ni lah. Sebab itulah dalam kita belajar ni dia ada proses dia cikgu. Ya, betul. Kadang-kadang kita buat salah tu tiada masalah sebab kita boleh betulkan balik, kita belajar balik betul-betul baru kita betulkan. Okey, baik Sekarang nanti kalau dah siap kita cuba tunjukkan, sebab saya nak terangkan apakah perbandingan di antara renjisan dan juga percikan. Irfan tunjuk Ya, okey, baik, ni insya-Allah. Wah, cantik lah Irfan punya. Macam John Pollock punya hasil karya. Baiklah. Okey, ini adalah hasil Irfan. Ini adalah hasil kasar saja. Ini kita explore. Ini bukannya end product Ini adalah kita explore. Kita nak menampakkan dia punya structure, dia punya orang kata apa? Kesan jalinan. Okey. Kalau diperhatikan, percikan, dia punya bintik-bintik itu sangat halus. Betul. Sesuai dengan psikomotor halus iaitu jari. Manakala untuk percikan, untuk renjisan pula, dia nampak kasar. Dia ada garis, macam ada garisan, ada line, perasan kan. Kemudian dia punya bintik-bintik pun nampak macam tersusun. Betul. Hasil daripada aktiviti merenjis tadi lah. Kemudian kedua-duanya boleh dikatakan sebagai karya masterpiece kerana kita tak boleh lakukan ini 2 kali. Sebab corak, kalau kita hasilkan yang kedua, dia tak akan sama. Berbanding dengan capan tadi. Capan tu kita boleh hasilkan corak yang sama, pola yang sama kan. Tapi kalau yang ni akan jadi masterpiece sekali je. Okey, baiklah cikgu. Apa kata sekarang ni kita tukar pula. Saya buat renjisan, cikgu buat percikan. Ya, boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey, baik. Di sini Irfan, sebenarnya saya nak terangkan satu lagi teknik. Selain daripada teknik renjisan dan percikan ni, kita boleh aplikasikan juga teknik lain. Apa tu? Iaitu kita gunakan stencilan. Sebagai stencilan. Gunakan daun atau apa-apa sahaja objek sebagai contoh. Kita gunakan daun ni tadilah. Irfan ambil, saya rasa elok Irfan kekalkan yang tadi sebab nampak cantik, kemas kan. Jadi Irfan buat di atas ni. Baik. Ini namanya teknik stencilan. Kita akan lihat apakah objek yang timbul selepas Irfan melakukan percikan tadi. Ya, betul. Kita percik. Cikgu nak buat apa tu cikgu? Saya pula betul. Saya pula akan buat satu blok. Maksudnya saya akan buat macam orang kata apa? Acuan lah. Saya akan buat satu acuan. Saya nak buat rama-rama lah kot. Buat rama-rama Saya buat rama-rama. Saya akan applykan dengan menggunakan teknik renjisan juga. Kadang-kadang tu bukan sekat orang lain ni. Saya pun kadang-kadang keliru. Percikan renjisan. Jadi saya pun nyanyilah renjis. Nak menunjukkan kesan renjisan itu ialah melibatkan psikomotor kasar. Saya gunakan yang ini. Gunting apa tu cikgu? Apa tu? Gunting apa tu? Rama-rama. Cantik rama-rama cikgu. InsyaAllah. Jadi saya pun buat Baik. Saya gunakan teknik renjisan. Saya tak sebut renjisan, percikan. Biasalah sebab kita terlalu seronok buat aktiviti sini, kadang-kadang sampai kita lupa kan. Baik. Untuk pengetahuan Irfan juga, kalau adik-adik kalau buat aktiviti ni di rumah, sebenarnya tak ada masalah.
Kalau tak nak terpecik dinding, kita gunakan kotak. Gunakan kotak. Gunakan kotak. Lepas tu letak kertas kat dalam. Okey. Lepas tu letak kertas. Saya tunjukkan contoh ya. Silakan. Letak cikgu. Tersangkut. Okey, di kertas kan. Kertas kosong. Kita letakkan di dalam. Kemudian kita aktiviti renjis. Jadi tak terpecik keluar. Tak terkena kat luar. Dia kena kat dalam kotak tu je lah. Ya, nak buat renjis pecikkan. Jadi, bila kita buat aktiviti macam tu, bagi jadi nampaklah. Okey, baik. Tapi ni kotak kosong lah kan? Ni kotak kosong. Okey, dalam ni tak ada apalah. Untuk menghalang daripada wanita pecik saja itulah. Okey. Baiklah. Cikgu nak teruskan dengan ramu cikgu? Ya, baik. Ifan teruskan dengan Ifan punya daun ni lah. Ya. Tak ada masalah. Okey. Sebab seronok sebenarnya aktiviti ni kadang-kadang tu sampai kita tak perasan masa berlalu begitu singkat walaupun jadi di samping kita menggunakan aktiviti kemahiran seni, kita boleh fikir apa yang produk yang kita nak hasilkan dengan penghasilan corak ni. Kemudian sebenarnya kalau ikutkan kita pelbagaikan. Kemudian daripada contohnya 4-5 hasil mencorak yang kita buat ni, kita pilih satu yang terbaik yang kita rasa cantik untuk kita hasilkan hasil karya 3 dimensi itulah yang akan saya terangkan nanti. Baiklah. Untuk segmen ni kita akan belajar cara untuk menggunakan teknik renjisan dan juga percikan. Tadi ada stensil cikgu kan? Yang ni kita gunakan teknik stensil. Okay. Kita gunakan campuran. Baik. Okey, kita tengok macam mana ni. Okey. Jadi kat rumah pun sementara kita tengah siapkan kat sini, bolehlah buat kat rumah juga tu. Tak ada masalah. Kan? Kemudian kalau ikutkan sebenarnya ibu bapa pun kalau boleh bagilah sokongan kan. Betul. Okey, tapi yang paling penting sekarang ni zaman PBD. Okey, lagi best, lagi menyeronokkan kalau adik-adik dapat menunjukkan kemahiran PSV dalam mata pelajaran sains. Sebagai contoh, cikgu adik-adik mengajar tentang memerhati daun kan. Memerhati daun. Lukiskan, lakarkan gambar daun. Adik-adik tak perlu risau, ambil warna cap dalam buku. Kemudian adik-adik ceritakan pada kawan, kongsikan pada kawan. Kemudian bawa jumpa cikgu, ceritakan pula pada cikgu. Garanti. Di sinilah adik-adik boleh menggunakan pelbagai kemahiran kreativiti untuk adik-adik menggunakan kemahiran ini dalam mata pelajaran yang lain lah. Baik. Kita gabungkan betul PSV itu. dan juga sains dapat PSV pun nak dapatkan B6 pun senang. Senang saja. Senang je. Cikgu, saya gunakan kaedah sains cikgu. Okey, kan cakap macam tu saya pemerhati ni cikgu. Ya. Betul tu. Okey cikgu. Apa cikgu boleh ceritakan kepada murid-murid dekat rumah kan? Macam mana? Apakah tips yang boleh cikgu berikan? Macam mana kita nak mahir dalam subjek ni? Sebenarnya kalau ikutkan untuk seni visual ni, dia sebenarnya tidak ada mahir. Yang penting kita berani mencuba, explore. Yang penting jangan takut pada kesilapan yang kita buat. Betul, jangan takut pada benda yang silap. Sebenarnya kesilapan tu sebenarnya adalah satu benda yang boleh kita jadikan sebagai penambah baikan. Dan juga motivasi. Motivasi. Katakan macam contohnya, alah warna ni tak kenalah. Kita pancur lagi sekali. Kemudian kita dapat buat perbandingan. Mula warna ni terlalu pekat, yang ni terlalu cair. Kita pun boleh kaitkan dengan kemahiran sains dari situ. Kemahiran memerhati. Yang paling penting sekali jangan berputus asa lah dalam apa jua yang anda lakukan. Okey, Irfan, jom kita tunjuk kepada adik-adik di rumah apakah hasilnya. Irfan tak tahu jadi ke tak ni. Jadi ni nampak jadi. Okey, baik. Jadi jadi ini ialah salah satu daripada contoh daripada yang dapat ditunjukkan lah daripada kaedah stensil. Maksudnya menampakkan objek. Cuba tengok Irfan punya pula. Irfan cabut Bismillah. Okey, baik. Nampak tak? Okey. Bentuk dah. Dia timbul negatif dan positif. Cikgu ni boleh dapat TV berapa ni cikgu? Kalau Irfan boleh ceritakan pada kawan-kawan, boleh ceritakan dengan cikgu, automatik boleh dapat band 6. Band 6 insya-Allah. Jadi kat rumah pun sama. Irfan share pula teknik pada kawan-kawan yang lain kan. Mesti boleh dapat band 6. Cakaplah tadi cikgu Fahmidah ajar Irfan cara untuk menggunakan teknik stensil, lepas tu kita kaitkan dengan kaedah pemerhatian sebagainya kan? Ya, betul. Dapat pula band 6. Okey. Tunjuk sikit cikgu. Okey. Yang tadi tu mana capan tadi? Termasuk yang mula-mula tadi capan. Itu ialah corak terancang. Yang ini corak tidak terancang. Sebab maksudnya bila kita cuba buat kali kedua, dia punya structure memang akan tak sama dengan yang first. Betul. Sebab itulah kita panggil masterpiece cikgu kan? Ya, inilah karya masterpiece. Ini adalah salah satu daripada contoh yang digabungkan renjisan dan juga percikan.
Okey. Jadi kita akan ini adalah salah satu karya yang terbaik yang kita katakan tadi itu ada 3, 1, 2, 3. Saya akan pilih yang ini untuk kita hasilkan end product. End product. Okey. Kalau macam tu sekarang cikgu kita berehat dulu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya dan Cikgu Fab. Jadi kita dah melakukan aktiviti bersama Cikgu, di mana kita menggunakan teknik seperti renjisan, percikan, stensil untuk menyiapkan karya kita Cikgu kan? Ya, betul. Dan sekarang ni Cikgu apa pula yang kita akan lakukan? Okey, baik. Setelah kita melalui aktiviti menghasilkan corak, iaitu corak terancang dan juga corak tidak terancang tadi, itu merupakan salah satu daripada eksplorasi untuk mengetahui jenis ciri corak yang terhasil. Okey, kalau ikutkan tadi itu sebenarnya kita lalui untuk minggu pertama. Okey. Untuk minggu kedua, setelah kita menghasilkan pelbagai jenis corak, kita pilih satu yang terbaik untuk kita hasilkan dalam bentuk end product, sama ada dalam bentuk 3 dimensi ataupun mengikut kreativiti lah. Ya. Jadi apa yang Irfan perhatikan di sini ialah hasil akhir yang boleh kita jadikan sebagai salah satu daripada hasil pameran. Ya, untuk biasanya kalau habis satu-satu aktiviti, hasilnya kita akan kumpul untuk dijadikan sebagai bahan pameran untuk dinilailah oleh cikgu. Okey. Ya? Okey, apa yang Irfan perhatikan yang tempat Irfan beli itu ialah gabungan daripada ketiga-tiga teknik. Kalau Irfan perhatikan apa bentuk yang ada kat situ? Okey, dekat sini Irfan nampak ada percikan. Ya. Okey. Renjisan pun ada. Renjisan. Yang dan ni juga capan. Bentuk apa tu? Apa tu? Macam daun je, Ya, Cikgu. betul. Daun apa ni, Cikgu? Daun macam daun. Saya pun tak pasti daun apa daun kelapa. Minta maaf Cikgu SK Seksyen 19. Saya main petik jadi kat sekolah tadi. Okey, jadi tak ada apa-apa masalah pun. Okey, yang paling penting kalau kita yang peringatan, adik-adik kalau nak menggunakan bahan-bahan daripada alam semula jadi, jangan sesekali petik pokok orang, petik pokok mak tanpa kebenaran. Itu yang saya nak fokuskan sebenarnya. Jadi apa yang Irfan perhatikan itu adalah combine daripada tiga teknik. Ya, untuk menampakkan supaya hasil tu menjadi lebih berkesan. Sebaik-baiknya kita letak clear spray supaya nampak tahan lama dan juga warnanya lebih menjelah. Spray apa Cikgu? Minta maaf. Clear spray. Oh, clear spray. Okey. Dan selain pada aktiviti mencorak tadi, kita boleh gunakan teknik untuk menghasilkan corak itu kepada bidang lain. Ya? Seperti? Iaitu kalau ikutkan PSV ada 4 bidang. Bidang menggambar, membuat corak dan membuat corak, kemudian bentuk dan membuat binaan dan seterusnya mengenal craft tradisional. Kita aplikasikan kemahiran membuat corak itu ke dalam mana-mana aktiviti mengikut bidang kita kendaki. Salah satunya yang kita buat tadi tu stensilan kan? Stensil, betul. Saya gunakan teknik stensilan untuk menghasilkan image. Image apa tu Cikgu? Okey. Image apa ni? Okey, itu rama-rama. Cantiknya. Dan seterusnya ni. Macam besar sikit. Ya, Agak-agak haiwan apa tu? Apakah ini? Apakah itu? Okey. Comel Cikgu. Kucing Ya. Bukan harimau, kucing. Okey, kemudian hasil yang ini tak payah. Yang ini jangan buang. Yang ini boleh digunakan untuk dijadikan sebagai hiasan lain. Dia nak jadikan letak kat pintu ke. Ya, nampak. Ini dua dalam satu lah Cikgu. Boleh siap kejap dua-dua. ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Macam tu. Okey, kemudian selain pada itu Irfan. Irfan nampak tak apa yang kat depan ni? Selain pada yang saya pakai mula-mula tadi kan? Kita gunakan teknik mencorak ni untuk menghasilkan topingan lebih kreatif dan juga menghasilkan ini sebenarnya produk ni dihasilkan oleh murid-murid di SK Seksyen 19. Tapi yang paling menarik sekali ni, yang ni hasil murid tahun 1. Dia menggunakan dalam tajuk tahun 1 tajuk serangga menggunakan teknik capan. Okey, Cikgu tunjuk kat kamera sikit Cikgu. Nampak capan jadi. Sebenarnya kalau ikutkan
kita tak nampak, tapi kalau kita perhatikan betul-betul, ada kesan-kesan jalinan jari pada sini. Oh, Jadi dia okey. menggunakan kesan-kesan jalinan jari itu untuk menggambarkan bentuk kumbang. Nampak di sini pun menggunakan kamera sign, memerhati. Tengok budak ni dia buat kumbang ada 6 kaki, Betul. ada sesungut. Oh, rupa-rupanya dia pun memerhati, nampak kan? Okey. Itulah Kemudian contoh integrasi dua subjek ya, tu. betul. Ini kalau ikutkan sebenarnya karya dua dimensi. Ya, aktiviti menggambar. Dan seterusnya kita boleh masukkan pula untuk karya membentuk dan membuat binaan. 3 dimensi. Ini namanya Tiga arca. dimensi. Arca ada 2. Satu arca berfungsi dan satu lagi arca tidak berfungsi. Kalau arca tidak berfungsi, sekadar hiasan. Okey. Ya, hiasan. Tetapi yang ditampilkan di sini semuanya karya berfungsi. Arca berfungsi. Arca berfungsi. Contohnya yang kita pakai tadi ni, rama-rama ni, brush ni, menggunakan teknik membuat corak yang kita dah lalui tadi. Betul. Ya? Dan seterusnya, yang ini. Beg Okey. kertas. Beg kertas. Beg kertas. Yang ini. Corak apa tu, cikgu? Ini corak apa ni? Okey, yang ni kita guna renjisan. Renjis. Boleh jadikan beg untuk sembari perkahwinan kan? Betul. Buat tapi dogi, sekarang, cikgu. Dogi, betul. Beri kepada semua tetamu yang hadir ke perkahwinan Seterusnya kita. ini Okey. bekas tempat letak cawan, mangkuk. Kemudian okey. boleh jadikan sebagai, nampak macam bentuk ketupat. Betul, macam ketupat. Boleh jadikan sebagai hiasan ornamen untuk raya. Sekarang tak payah nak keluar-keluar, bahaya keluar kan. Betul. Buat sendiri kat Buat rumah sendiri. je. Gantung. Tulis selamat hari raya. Okay. Selesai masalah kita, Betul. kan? Kemudian yang ini pula. Okey. Yang ini boleh dikekalkan sebagai bakul seberguna. Tapi ada yang menariknya. Yang ini salah satu idea yang dihasilkan oleh murid tahun 3. Dia meletakkan lampu dalam ni. Dia jadikan sebagai tanglung. Bila waktu malam, waktu gelap, letak lampu memang nampak. Memang cantik. Tapi boleh jadikan sebagai ketak seberguna. Simpanlah segala apa perkakas, letak dalam ni. Supaya barang kita pun tak hilang, cikgu kan? Betul. Kemudian katakan kalau macam ada lebihan kertas, lebihan corak yang kita buat tadi tu, jangan buang. Kita boleh jadikan sebagai pembalut hadiah. Kalau tiba-tiba kan, terlupalah. Rupanya saya punya kawan ni birthday dah hari ni. Tapi tak sempat nak beli dah ni. Kita buat sendiri, cikgu. Dalam tempoh 5 minit. Renjas. Dah, sampai jadi. Dah siap dah. Okey, ni apa pula, cikgu? Kena tadi inilah dia kotak seberguna yang saya gunakan tadi. Untuk menyimpan semua perkakas bahan-bahan peralatan seni. Kalau saya nak berkarya, saya simpankan dalam satu kotak. Jadi tak berterabur kan. Baik. Jadi bila Irfan buka dalam tu, semuanya bahan-bahan yang saya letakkan khas untuk pendidikan seni. Bila saya letak pendidikan seni, maksudnya saya hias kotak tu berkaitan dengan pendidikan seni lah. Kalau macam kotak sains tu, saya letaklah gambar daun ke apa-apa kan. Tapi untuk seni, kita letak benda-benda seni lah. Ya, betul. Okey, apa lagi, cikgu? Satu lagi ni. Yang first tadi, kalau adik-adik malas sangat nak buat cetak, nak banyak-banyak kan. Betul. Copy paste. Kita gunakanlah satu saja. Daun kelapa tadi yang tadi tu. Betul. Kita cap. Lepas tu, kita jadikan sebagai alas meja. Alas meja pun boleh? Runner. Lama. Apa lagi, cikgu, yang boleh cikgu ceritakan kepada kita Kalau hari ni? ikutkan sebenarnya banyak nak diceritakan. Yang paling penting sekali ialah kalau kita belajar tentang sesuatu perkara, jangan sekadar belajar, orang kata apa, di tengah jalan dia putus. Macam contohnya kita buat sini, alamak macam tak jadilah, kita give up. Betul. Tak apa, sebenarnya proses eksplorasi. Jangan jadikan alasan kata tak tahu, tak pandai. Sebenarnya teknik itulah sebenarnya yang menjadikan kita boleh tahu, kita boleh belajar dan kita perkembangkan teknik itu menggunakan kamera sendiri. Macam Irfan tadi, bukan main macam karya John Pollock pula kan. Dah boleh tampal kat studio ni. Dah boleh tampal dah? Ya, boleh. Irfan. Cikgu, Irfan nak tanya cikgu, adakah kita punya hasil seni ni boleh kita jadikan sebagai satu perniagaan juga? Ya, boleh, tak ada masalah. Kalau ikutkan sebenarnya, macam yang saya katakan tadi tu, boleh hasilkan bookmark. Kita jual lah pada kawan-kawan kan. Ataupun kita jual je kat raya. Kat raya. Zaman sekarang ni susah dapat kat raya kan. Sebab sekarang ni sikit-sikit hantar melalui image dekat email dekat Google. Apa salahnya sekali-sekala kita kembalikan nostalgia lama. Ya, adik-adik, macam mak ayah kita dulu guna kat raya kan. Guna kat raya. Kat rumah jiran apa semua. Tapi kita guna dengan cara yang kreatif. Kat raya tu bila kita gantung. Okey. Kalau malas sangat nak buat kat raya, kita buatlah alas cawan kan. Pelbagai karya yang boleh dipelbagaikan. Okey, yang paling penting sekali kita kena guna dari aktiviti kita sendiri untuk menghasilkan pelbagai hasil seni yang menarik. Ya, betul. Baiklah, cikgu. Apa kata sekarang ni kita berehat dulu, kita explore lagi apa benda yang kita boleh buat dan kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Cikgu, nampaknya masa mencuri kita lah cikgu. Betul. Dah sampai segmen akhir dah ni. Tak sempat kita nak buat pameran kat belakang kan. Itulah Alih-alih- cikgu dah cakap tadi. Ifan punya hasil tadi boleh buat pameran kat belakang ni kan. Betul. Tapi tak apa. Untuk segmen akhir ni kita akan bersama-sama merumuskan ataupun menyimpulkan tentang apa yang kita belajar hari ini bersama dengan Cikgu Fahmi. Jadi cikgu, apakah yang kita belajar dari A to Z hari Ya, ini? kalau ikutkan dalam tempoh sejam kita gunakan kemahiran dalam mata pelajaran sains, kita gunakan kemahiran dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, kita integrasikan semua. Itu merupakan salah satu daripada aktiviti yang menarik sebenarnya, yang sangat membantu untuk membuat pentaksiran khususnya PBD. Sebab sekarang kita sedia maklum kan, cikgu-cikgu akan menilai murid melalui PBD. Betul. Jadi kita pelbagaikan teknik, pelbagai kemahiran, kita fokuskan keseronokan untuk belajar. Betul. Ya, Kita betul. ni kalau nak belajar tak boleh nak stres-stres sangat cikgu. Kena ada elemen keseronokan Ya, tu. betul. Barulah murid-murid semua akan berminat untuk belajar bersama kita. Dan sehubungan dengan itu tadi cikgu, apakah kaedah sains yang kita dah belajar hari ini? Okey, kalau ikutkan sebenarnya banyak kaedah sains yang kita dah pelajari. Sama dengan kaedah menghasilkan bahan-bahan karya seni visual. Fokusnya adalah proses. Maksudnya proses. kalau kita menghasilkan sesebuah karya untuk seni visual, biasanya kita tak terus buat zap. Betul. Buat gambar daun, zap buat. Biasanya kita akan perhatikan dulu dia punya bentuk, daun macam mana yang kita nak pilih, dan daripada hasil yang kita perhati tu, kita kembangkan ideanya melalui aktiviti secara tampak. Okey. Melalui aktiviti macam tadi lah, capai, mencorak, dan kita perkembangkanlah. Kemudian kita tak semestinya belajar hanya seni visual hanya melalui sains saja. Malahan semua subjek boleh dilibatkan. Contohnya macam subjek bahasa Malaysia, kita ada orang kata boleh belajar tentang kosakata, perbendaharaan kata. Oh, renjisan, oh percikan, oh deria. Macam tu, nampak? Itulah dia punya integrasinya kat situ. Banyak subjek lain boleh diintegrasikan. Ifan tanya cikgu, kalau kita integrasikan pendidikan seni visual dan juga matematik, macam mana tu? Oh, kalau ikutkan senang je. Macam contohnya tadi, nisbah macam berapa banyak air yang kita nak supaya tidak terlalu pekat, tidak terlalu cair. Kemudian dalam corak terancang pun kaedah matematik. Contohnya kita nak menyusun pola corak tu supaya nampak seimbang, atas dengan bawah nampak sama. Itu sebenarnya pun kaedah matematik juga. Betul. Kemudian ukuran, kita nak menghasilkan karya 3 dimensi. Inilah contohnya kita hasilnya menggunakan ukuran yang tepat. Jadinya dengan menggunakan kaedah kata tersebut, kita tidak hanya menghasilkan karya seni yang kosong semata-mata, tetapi kita menghasilkan karya seni yang penuh bermakna. Ada ilmu, ada manfaatnya di situ. Okey, sebab itulah pentingnya kita gabungkan pendidikan seni visual dengan subjek-subjek yang lain. Tapi fokusnya hari ini adalah subjek sains. Sains dan juga seni visual. Sains dan seni visual. Sebenarnya tak langsung juga. Sebenarnya kita ada masukkan unsur-unsur lain juga. Contohnya macam tadi kan, matematik, ukuran. Kita dah kira kan semua tadi. Kemudian civic, mengenai orang kata apa, kita disiplin menggunakan perkakas dengan berhati-hati. Banyak subjek lain sebenarnya kita boleh implementasikan. Yes. Khususnya untuk adik-adik tahap 1. Okey. Dan Ifan tanya cikgu, tadi kan masa kita buat aktiviti mencorak, kita menggunakan sarung tangan. Ifan tanya, ada tak langkah lain untuk kita menjaga diri kita daripada terkena percikan dan sebagainya? Sebenarnya yang paling penting, jangan takut kotor, jangan takut comot. Sebab kalau kita takut sangat benda itu yang menjadikan kakak-kakak rasa tak nak buat lah. Tak nak buat lah. Kotor. Sebenarnya saya gunakan watercolor ni sebab sebenarnya senang dibersihkan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau untuk langkah-langkah yang lebih selamat supaya mak ayah tak marah tengok rumah berkecah ni kan, gunakan apron ataupun pakai baju yang lama kan. Yang mak ayah tak kisah kotor ke apa, boleh recycle balik kan. Yang paling penting alas. Alas, sama ada duduk kat lantai ke, duduk kat meja ke, alas supaya tidak terpercik warna ni, walaupun warna air tu adalah senang dibersihkan. Satu lagi saya nak berkongsi tip dengan Irfan ini salah satu daripada contoh pensel warna watercolor. Pensel warna watercolor? Sebenarnya pensel warna, pernah dengar kan watercolor? Maksudnya bila kita celup, dia akan menghasilkan kesan macam kesan watercolor. Sebenarnya boleh dijadikan sebagai teknik percikan. Renjisan. Kita renjisan. Okey, baik cikgu. Macam contohnya kita ambil air, kita rendam. Benda agak-agak basah kita percik. Kesannya sama macam yang Irfan tengok depan tu. Boleh guna yang ni sahaja. Menggunakan pensel warna yang khususnya untuk boleh
air lah. Air, Watercolor kan. Baik. Kesannya sama macam watercolor sebenarnya. Okey, baiklah cikgu. Dan selain daripada itu, tadi kita dah belajar mengenai 3 teknik yang berbeza. Ya, betul. Iaitu capan, renjisan dan juga percikan. Jadi cikgu Irfan dan cikgu, apakah personal favourite cikgu? Teknik mana yang cikgu paling suka? Kalau ikutkan semua saya suka. Semua Semua saya suka. Tapi kalau ikutkan secara peribadinya, saya lebih suka kalau ikutkan sebenarnya saya tak pandai mewarna. Okey. Tapi bila saya explore, saya lama kelamaan tu dah orang kata tak adalah mahir. Nampaklah menjadikan. Tapi yang paling saya suka sekali painting. Saya suka menggunakan cat minyak. Cat minyak, okey. Dan sekarang ni dah beberapa karya saya hasilkan dengan menggunakan cat minyak. Saya tak bawa tapi saya fokuskan pada teknik lah. Kalau Irfan nak tengok hasil, bolehlah melawat ke rumah saya ataupun FB saya kat ada galeri dia kan. Boleh tengok hasil karya saya kat situ. Baik, tapi kalau Irfan pula cikgu, Irfan rasa Irfan suka teknik percikan tadi. Ya, percikan. Sebab cikgu cakap kalau percikan ni dia masterpiece. Di Ya. mana dia macam sekali je boleh buat, tak boleh buat dah. Maknanya Ya, betul. dia ada dia punya eksklusifnya kat situ. Ya, mahal kat situ. Betul. Dan kalau kita macam buat sorat terancang, kita boleh susun, Ya, letak. susun dan boleh menghasilkan banyak siri. Betul, yang banyak siri. sama. Tapi kalau yang masterpiece ni macam renjisan dan juga Ya. percikan, sekali saja. Sebab tu kita kena menghargai karya kita sendiri. Ya, betul itu. Okey cikgu. Dan apa lagi yang kita buat tadi tu kan, cikgu tunjuk apa hasil-hasil pelajar cikgu. Mungkin cikgu boleh rumuskan apa yang mereka dah lakukan di sekolah dan kenapa mereka boleh sampai ke tahap ini. Okey, kalau ikutkan sebenarnya yang paling penting ialah motivasi bagaimana murid tu belajar dalam kelas dengan galakan daripada cikgu sendiri melalui pelbagai aktiviti. Ya, tidak hanya orang kata apa, yang paling penting komunikasi lah. Okey. Yang paling penting bagaimana bila komunikasi tu orang kata apa berkesan untuk menghasilkan sesuatu langkah. Jadi secara langsung murid akan berminat untuk ikuti. Macam Betul. contohnya cikgu menunjukkan demonstrasi yang betul, menunjukkan contoh karya yang menarik, secara automatik murid akan terangsang. Nak ikutlah macam cara cikgu buat, seronoknya. Yang Betul. paling penting sekali ialah saya sentiasa galakkan murid-murid, cuba. Itu yang paling penting. Kata kuncinya ialah jangan putus asa, cuba. Betul. Apa yang saya boleh simpulkan daripada apa cikgu cakap tadi, kadang-kadang adik-adik kita di tahap 1 ni mungkin dia berasa malu ataupun dia takut kan cikgu? Bagi saya tahap 1 paling seronok. Sebab tahap 1 dia suka bermain-main dengan warna. Ya, suka faham. bermain-main dengan suasana. Maksud saya akan ada juga pelajar yang begitu, tapi itulah peranan cikgu di situ, Ya, betul. di mana dia perlu memberi motivasi dan Ya. juga menggalakkan pelajar untuk terus berkarya dan Ya, berkarya. betul. Yang paling penting itu. Dan yang paling penting sekali, melalui keseronokan yang ditunjukkan oleh murid itu juga dalam hasil-hasil karya, sebenarnya cikgu-cikgu boleh jadikan sebagai salah satu daripada bahan untuk mereka tentukan nilai dalam untuk penilaian dalam PBD. Penilaian dalam PBD, Sebab okey. sekarang ni memang PBD sangat penting untuk menilai sejauh mana pencapaian murid. Ya. Okey. Jadi boleh gunakan apa-apa sahaja bahan ataupun hasilan murid yang nampak kreatif, nampak menarik, minta mereka kongsi dengan kawan, minta ceritakan pada cikgu. Sangat mudah sebenarnya. Dan dapat sekarang ni artikel. selepas ini kita dapat tahu yang kita sudah maklum bahawa lepas ini PDPR akan dijalankan, di mana pembelajaran akan dijalankan di rumah. Jadi ibu bapalah pula yang kena menggalakkan anak-anak melakukan aktiviti seni ni di rumah. Lagi best boleh gunakan periuk, Itulah tu. pinggan, sudu garfu. Lagi untuk banyak menghasilkan cara karya. kan. Ya. Pinjam. Mak pinjam kuali jap mak. Nak guna untuk Tak ada seni. masalah. Tak ada masalah kan. Ya. Dan cikgu, okey, sebelum kita akhiri program kita, apakah kata-kata terakhir cikgu dan tips cikgu kepada penonton di rumah supaya mahir dalam PSB ni? Dipersilakan. Sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya tak ada tips. Yang paling penting sekali tips kita ialah banyak mencuba. Itu saja. Satu lagi, kalau kita nak cuba bandingkan karya kita dengan karya orang, memanglah tak sama. Sebab ada cara, ada keistimewaan yang tersendiri. Yang penting be yourself. Yang paling penting be yourself. Sebab kita punya karya ni tidak ternilai. Ya, betul. Di mana kita akan ada kita punya speciality kita sendiri. Kadang-kadang kita rasa kawan kita punya karya lagi cantik. Ya. Tapi orang lain tengok, orang cakap kita punya lagi cantik Minta pula. lah cantik, kita kongsi bersama. Okey. Itu bestnya kat situ. Berkongsi, ada juga maklumat di situ. Baiklah cikgu. Betul. Dan yang paling penting sekali, Irfan boleh cerita dekat sini, jangan berani mencuba. Kalau kita takut untuk mencuba, kita tak akan ke mana-mana cikgu Ya, kan. betul, Tambah-tambah dalam pendidikan seni visual ni di mana kita perlu explore. Ya. Kan, kita perlu mencuba, berkarya, tak kiralah. Jangan berhenti mencubalah. Orang cakap kan. Beranikan diri anda untuk terus mencuba dan berkarya demi orang kata apa, untuk meningkatkan daya kreativiti masing-masing. Sebenarnya dari kreativiti sebenarnya menggalakkan kita untuk berfikir Betul. secara kritis dan kreatif.
serta menjadikan kita lebih orang kata apa terbuka lah. Lebih terbuka. Kalau kita boleh lihat pun karya-karya agung seperti itu. Kadang-kadang orang tak faham apakah nilai karya itu, tapi ada maksud itu sendiri, betul tak cikgu? Betul, sebab ada satu kisah ya. Sebenarnya kalau kan sebenarnya ini untuk pengetahuan semua, satu karya tu nampak macam simple tapi harganya berjuta-juta US. Betul. Semuanya kerana brand penjenamaan. Betul. Ya, itulah sebenarnya. Kalau Irfan contohnya capan tadi. Okey. Karya tadi tu letak jenama Irfan. Letak 1,000. Boleh jual tak, cikgu? Boleh, tak ada Boleh masalah. Yang jual. penting jenama. Originality. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih banyak Cikgu sama. Fahmi kerana bersama saya pada hari ini mengajar kita mengenai pendidikan seni visual untuk tahap 1. Sudah banyak ilmu dan informasi yang telah dikongsikan untuk hari ini dan kita harapkan ia dapat memberi manfaat kepada adik-adik yang menonton di rumah. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Didik TV KPM